Waalaikumsalam Arif. Baik Sejaya. The fires in your eyes and the words how it feels so bitter. But you wanna be bad, just beat it. Beat it. Just beat it. Doesn't matter who's gonna fight, so beat it. So beat it. Just beat it. Kurang 21. Okey, jam menunjukkan 10.35. Kita mulalah. Okey, kalau ada masalah, awak tengok bercakap tapi suara tak ada ataupun tak nampak bercakap, bagi tahu Baik, macam biasa, kamera buka, mic tutup. Nak tanya ataupun nak jawab, buka je. Okey? Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning everyone. I hope you are in the pink of health and I hope you are fine, you are healthy and you are living through this pandemic with a blessed life. Semua sihat ke? Sihat. Sihat Alhamdulillah, bagus. Okey. Ya, alhamdulillah. Baik, macam biasa, kalau tak perlu ataupun tiada apa-apa keperluan, tak perlu keluar. Okey? Jangan keluar rumah. Sekarang kes pun makin naik semula. Kalau nak keluar, pastikan awak sentiasa memakai penutup separuh muka ataupun sentiasalah bawa awak punya hand sanitizer. Okey, semua sediakan buku itu hari ni kita nak belajar grammar. Okey, tajuknya hari ni awak boleh tulis tajuk dulu. Tajuknya adalah verb to be. Ini tajuk dia. Okey, nampak tak? Nampak. Nampak Okey. Okey, tajuk dia verb to be. Verb to be ni kita bahagikan dia kepada affirmative dengan negatif. Affirmative tu maksudnya setuju ataupun ada. Negatif maksudnya tidak setuju ataupun tidak ada. Awak boleh tulis dalam kurungan lah. Ni. Ada atau setuju. Ataupun tiada, tidak. Okey, tulis macam ni. Baik, sebelum kita masuk apa itu affirmative dan apa itu negatif, kita akan masuk tengok verb to be tu secara general, secara umum dulu. Baik, verb to be kita bahagi kepada 3. Siapa ingat verb to be? Apa? Apa perkataan yang kita tukar pada verb to be ni? Okey, sebelum tu saya tunjuk yang minggu lepas dulu. Sekejap Yang minggu lepas kita belajar apa, ingat tak? Ingat tak? Kita belajar apa minggu lepas? Ingat tak kita belajar apa minggu lepas? Tak ingat ke minggu lepas kita belajar apa? Sentence? Apa ni kita belajar apa minggu lepas? Sentence quotation. Sentence construct.
Conjuring. Condition. Construction. Betul lah tu. Sentence construction. Kita belajar macam mana cara nak bina. Bina apa? Ayat. Bina ayat. Betul. Kita belajar cara nak bina ayat. Bila kita cakap pasal sentence construction, ada 3 bentuk. Ada satu format yang kita ikut biasanya. Format tu kita panggil apa? Ada yang angkat tangan ke? Format tu kita panggil apa format tu? SVO. SVO tu apa? Subject, verb, object. Very good. Object. Subject, verb, Yes, object. correct. Yes, very good. Subject, verb dan object. Object. Okay. Hari ni kita nak sambung tengok dekat verb sahaja. Hari tu saya ada cakap verb kita boleh bahagi kepada 3. 1 action verb, 1 auxiliary verb, nombor 2 auxiliary verb atau verb to be, dan nombor 3 verb to have. Ada 3 jenis verb. Yang ni kita dah belajar dah action verb ni. Yang ni kita dah belajar dah. Eat, sing, play, run, sleep. Hari ni kita nak tengok verb to be. Verb to be ini, yang ni. Yang ni nanti kita tengok kemudian. Yang ni kemungkinan awak akan belajar tahun 6 nanti. Yang ni hari ni kita nak belajar. Verb to be. So, bila kita cakap pasal verb to be, duduknya di mana? Pada bahagian ayat. Duduk bawah S ke, duduk bawah V ke, duduk bawah O dia? Dia duduk bawah mana? S. S ke? Ya ke? Dia subjek ke? Nama dia verb to be. Dia duduk bawah mana? Verb to be duduk dekat mana? Subject. Ya ke subjek? Nama dia apa ni? Nama dia. Verb to be. Kalau nama dia verb to be, dia mesti duduk bawah. Verb. Dia akan duduk bawah verb. Dia duduk bawah verb ni dia duduk dekat sini. Dia tak duduk dekat sini, dia tak duduk dekat sini, dia duduk di sini. Okay, baik. Verb to be ada 3. Yang ni awak kena tulis. Verb to be ada 3, iaitu am, is dengan are. Okay, salin dulu yang ni. Verb to be ada 3, am, is, are. Kalau ada yang tak dengar atau tak nampak, bagi tahu sebab kadang-kadang internet ni dia terputus. Finish. Okay. Finish tak apa. Finish. Finish. Okay. No, I finish. Okay. No. Oh, sambil awak buat tu, saya nak tunjuk. Tadi link yang saya bagi bawa awak masuk ke dalam tempat ni kan? Yang hitam ni kan? Betul tak? Betul. Betul. Betul kan? So, awak pilih je yang mana awak nak tekan. Yang nombor 1 ni, kelas dengan kelas tahun 6. Dengan kehadiran untuk tahun 6. Yang awak punya di nombor 3. Kelas dengan kelas 5 Kuldi dan 5 Naim. Dan kehadiran 5 Kuldi dan 5 Naim. Kehadiran ni sekejap lagi dah habis kelas, awak isi Awak klik yang tu. Link yang sama saja. Okay. Jangan pula awak klik pada kehadiran tahun 6, nanti tak ada dalam tahun 5 punya. Sir, saya tak nampak yang dekat papat tu. Yang mana? Yang ni? Yang verb to be. Yang ni lah kan? Yes, sir. Dah nampak dah? Dah. Okay.
Kalau awak ingat sebenarnya video ni saya dah pernah bagi bulan 2. So hari ni kita nak buat ulang kaji. Saya ajar semula supaya kita lebih faham, kita lebih nampak jelas. Okay, baik dah ha. Kalau tak belum sempat, nanti saya akan bagi video, awak tengok video tu semula untuk salin. Baik. Apa maksud verb to be ni? Verb to be adalah auxiliary verb. Verb to be are auxiliary verb. Auxiliary verb ni apa? Verb maksudnya verb to be ni atau kata kerja ni dia tidak menunjukkan tindakan kita berbanding dengan action verb. Action verb tunjuk apa yang kita buat, apa yang kita lakukan. Tapi auxiliary verb dia tak tunjuk secara terus apa yang kita buat. Maksudnya am is are ni kita tak boleh kata I am. Maksudnya apa I am tu? Saya makan ke? Saya tidur ke? Saya berlari ke? Dia tak ada membawa apa-apa maksud. Kecuali kalau dia digabungkan pada bahagian objek. Dia kena letakkan satu lagi perkataan pada bahagian objek, baru dia jadi ayat yang betul. Now, auxiliary verbs or verb to be are used to connect the subject to the object in sentences. Dia digunakan untuk menyambungkan subjek kepada objek. Kalau tak ada verb to be ataupun tak ada verb dekat sini, ayatnya akan jadi SO saja. Ada tak SO? Saya ada ajar tak minggu lepas SO? Ada tak? Mana? Saya ada ajar tak SO? Ada? Tak ada? Tak ingat. Tak ada ah. Yang ada SVO, SVOO, SVOOO, SVOOOO dengan SV saja. SO tak ada, tak wujud. Ada. Okay? Sir, Ya. yang ni salin ke? Tak perlu. Ini tak perlu. Okay, baik. Nah, apa gunanya dia? Dia digunakan untuk memberi sifat dan memberi ciri-ciri kepada subjek ataupun noun. Gunanya adalah untuk dia bagi sifat kepada noun ataupun subjek. Hello. Contoh. Okay, contoh I am running. Dia bagi sifat. Contoh, Kasih is smart. Dia bagi sifat kepada Kasih. Kasih tu dia bagi sifat macam mana? Kasih seorang yang bijak. Contoh Kasih seorang yang bijak. Sifat Kasih tu dia bagi menggunakan verb to be. Kasih is smart. Ataupun Adib is handsome. Dia bagi sifat kepada Adib. Handsome tu sifat, dia sambungkan Adib dengan handsome. Okay, baik. Yang ni awak tak perlu salin. Yang ni saja awak kena salin. SVO lepas tu anak panah. Itu saja. Yang lain tak perlu. Ini saja, yang ni saja. Ini apa-apa. Sir, SBO tu je. Ya, SVO sahaja. Sekejap saya bulatkan. Yang ni, yang sebulatkan ni sahaja. Finish. Okay. Finish. Okay, good. Finish. So I finish. Okay, baik. Okay. Nah, sekarang kita sambung ke yang seterusnya. Ingat ada 3 verb to be tau. Am is are. Tadi dah salin kan? Duduknya di bahagian V. Okay, baik. Contoh, kita tengok ayat dulu contoh ayat.
Okay. Baik, siapa saya nak suruh baca? Nak suruh seorang tolong baca. Arik bacakan Arik. Ayat ni. Mana sir? Yang ni, Ana ni. Ini je. Nampak tak? Oh. Ana is a girl. Okay, thank you. Ana is a girl. Baik, sekarang kita akan pecahkan Ana is a girl tu kepada SVO. Minggu lepas kita dah belajar kan? Betul tak? So tengok. Okay, good. Baik. Ana. Dia S ke V ke O? S. Ana subject. Kenapa? Ana, word class dia apa Ana ni? Noun, verb. Adverb, adjective. Noun. Very good. Ana adalah noun. Yes, good. Ana, noun. So dia duduk di bawah subject. Okay, yang kedua, is. Word class. Bukan word class. SVO. Dia yang mana satu? Correct. V. Verb. Wait. Is ni action verb ke verb to be? Verb to be. Verb to be. Dia tak menunjukkan perbuatan, betul? Yes, correct. So dia tak menunjukkan perbuatan, dia adalah verb to be. Dia digunakan untuk menyambungkan sahaja subjek dengan objek. Okay, last kali. A girl. SVO. Object. Object. Oh, very good. Yes. Okay. A girl ni adalah objek. Okay, so Ana kita gabungkan dengan a girl menggunakan perkataan is. Okay, itu verb to be. Okay, so bacakan penjelasan dia. The verb to be is used to describe the subject Ana with the subject a girl. Verb to be is used to describe the subject Ana with the object a girl. Is ni digunakan untuk menyambung ayat antara Ana dengan a girl. Okey, yang ni awak boleh salin. Sir. Yang sehitamkan tu. Okay. Okey. Sir, tak nampak sangat ya, sir. Tak nampak sangat? Sebesarkan. Sebab nanti orang ni bercakap. Malas nak besarkan. Now let's take a Okey. Nampak tak? Yes. Nampak sangat ke nampak tak sangat? Nampak sangat. Nampak Nampak sangat. sangat. Okey, tengok. Okey, One. tengok sangat. Ana is a girl. Sir salin ke? Ya, salin. Okey, bila awak salin daripada awal sampai habis. Yang ni senang awak potong sendiri dia macam yang ni. They tu apa? A tu apa? Very handsome tu apa? Mana SVO untuk ayat tu? So apa maksud Lepas tu ayat saya tutup ni. Okay. Now the verb to be. Okay, kita tengok contoh yang kedua. Let's look at the second. Okay, next example. The Dan
Alamak, kejap Baik, dah siap. So nak awak tengok yang ni. They are very handsome dengan the bear is a big animal tu. Mana subjek dia, mana verb dia, mana objek dia. Yang ni. Pecahkan dia. So, saya tak nampak dengan kamera. Nampak tak? Nampak. Nampak dah. Okay. Nampak. Okay. Kemudian awak buat yang ni tau. They are very handsome ni. Mana subjek, mana verb dia, mana objek dia. Cuba Ya, tengok salin sekejap lagi. So, salin semua ke? Dia salin semua. Sudah buat dah tapi Okey. tertutup. Okay. Yang bawah ni pun sama juga. The bear is a big animal tu. Nak mudah cari verb dulu. Baru awak tahu di kiri kanan dia. I'm finished. Okay. Okay, good. Dah siap sekali dengan yang potong-potong tu ke? Subjek, verb, objek tu? Dah ke? Belum. Okay. Sambung. Tak nampak. Kejap. Semua nampak sesekat-sekat ke? Tak. Tak. Ya. Tak betul. Ada yang okey, ada yang sekat. Okey. Tak. Okey dah ke? Belum. Kita nak bincang ni. Sikit lagi. Sikit lagi. Okay, done. Okay, good. Finish. Okay. Done. Okay, baik. Kita bincang. Okay, baik. Ayat ini. Siapa nak bacakan? Sepanggil nama Tengok siapa yang ada. Alhamdulillah. Nurul Aiman ada tak Nurul Aiman? Nurul Aiman ada tak? Ada. Saya Ada? Mana? Okey. Aiman bacakan Aiman yang ni. Yang mana? Yang ni, yang sehitamkan ni. They are very handsome.
Okay, thank you. They are very handsome. Baik. Sekarang, mana subjek untuk ayat ini? Cuba nak tengok. They subjek. Betul ke semua? They subjek? Yes. Yes. Sikit-sikit. A subject. Very good. Okay. Ada verb tak untuk ayat ni? Ada. Apa verb dia? Very good. They, tu adalah verb. Verb apa? Action verb ke verb to be? Verb to be. Verb to be. Very good. Ini adalah verb to be. Dia bukan action verb. Dia tak tunjukkan tindakan. Okay. Last kali. Objek. Ada objek tak untuk ayat ni? Ada. Apa dia objek? Handsome. Kalau handsome, very tu apa? Dua-dua ni objek Dua-dua. Very handsome adalah objek. Macam ni cara awak buat. SVO. Subjek, verb, objek. Biasanya kita potong-potong lah kan. Potong. Kita belajar dalam kelas potong kan. So kita potongkan sini juga. Okay, semua dapat jawapan yang sama macam ni? Dapat. Yes, good. Okay, baik. Tengok ayat yang seterusnya. Ayat yang seterusnya. Kita tengok ayat ni pula Ya, Kasih nak bacakan ke? Ayat ni. So nak tengok siapa nak baca. Sekejap. Siapa nak baca? Nazrul just Faiz Akmal. Ada Faiz Akmal tak? Ada. Ada Faiz Akmal. Okay, Faiz. Okay, baca ayat ni Faiz. The bear is a big animal. The bear is a big animal. Okay, thank you. Baik. Sekarang kita tengok. The bear is a big animal. Ada subjek tak untuk ayat ni? Ada. Subjek dia apa? Ada. The bear. The bear. Bukan satu saja, bukan bear. Ambil the bear terus. The bear. Good. The bear. Ada verb tak? Ada. Okay, verb dia apa kelas? Is. Is. Good. Is verb. Is saja. Is tu verb apa? Verb to be. Is tu verb. Yes, verb to be. Dan last sekali, a big animal. Itu apa? Objek. Object. Correct. Very good. Okay, semua sekali dapat macam ni? Dapat macam ni tak? Dah, betul. Jangan lupa potong-potong tu Potongkan dia supaya kita tahu. Baik. Okay, sekarang kita tengok yang seterusnya pula. Selain daripada dia menggabungkan antara untuk menunjukkan sifat, verb to be ni, yang ni dia tunjukkan sifat kan? Dia macam mana? Mereka apa? Mereka handsome. Bear tu apa? Binatang yang besar. Dia juga digunakan untuk sambung dengan continuous verb. Continuous verb ni apa? Contoh, action verb tambah ing. Contohnya, sleep. Action verb kan? Tambah ing, dia akan jadi sleeping. Okay, ada lagi tak? Action verb yang lain yang awak tahu. Ada tak? Solehudin.
Tak ada. Solihuddin, bagi satu action verb. Bagi satu action verb. Ha? Tak ada? Tak tahu. Okey. Baik. Adib. Adib. Okey, Adib. Nak satu action verb? Ada tak action verb? Sampai pandai. Ingat tak Adib, action verb? Tak ada? Tak ada, okey. Tengok siapa nak bagi. Arif, ada Arif tak? Arif Abdul Razak. Ada saya. Ada, okey. Bagi satu action verb. Lost. Action verb. Apa? Ajar dia lost. Ajar dia tak concentrate. Dia tak fokus. Apa yang Sir nak? Arif? Fokus Arif. Dengar. Action verb. Kata kerja yang menunjukkan tindakan. Is. Is. Ya ke is tu action verb? Ya ke bukan? Ya, Is tu verb to be. Siapa nak bagi jawapan? Swim. Apa? Siapa tu? Saya. Siapa tu? Nama awak siapa? Saya tak nampak muka. Tak ada muka pun. Betul lah, jawapan tu betul. Cuma saya nak tahu awak siapa. Saya tak nampak. Sekejap. Saya nak tengok. Sekejap, Aiman. Sekejap Okay. Kawan awak tadi cakap Weh, aku handsome. Hello. Tentang apa cerpen hadiah ni dan Weh. terlibat apa yang berlaku. Tutup mic dulu. Dengar So dari di Tutup mic. Okay, dah. Dah dengar? Dah. Dengar tak? Okay.
Baik, internet terputus sekejap. Okay. Narima kasih, tak payah hantar gambar-gambar macam tu. Okey, okey. Sambung kita sambung. Tadi internet terputus. Kalau tak dengar cakap Sekat-sekat ke? Sekat-sekat ke? Sekat-sekat ke? Dia ada masalah sikit ni internet. Biar. Sekejap Sekat-sekat Sekat-sekat ke? Tak. Baik. Masalah sikit ni. Halo. Saya tak dengar. Ya, sekejap. Okay. Sudah jelas. Okey, sekejap. Okey, sementara awak tunggu. Sementara awak tunggu sepaparkan semula, awak tulis dulu. Sleeping, SLEEPING. Eja yang tu dulu. Dengan swimming. Dah? Nampak tak yang saya tunjuk ni? Tak. Nampak apa kan? Nampak apa-apa? Tak. Nampak sir. Okey, sekejap. Ada sir, tak ada. Tak. Ada. Tak ada gambar. Ada gambar. Ada warna hitam ni. Ada warna hitam je, okey. Okey, sambil tunggu tu awak salin dulu yang ni. Yang ni nampak tak? Nampak sikit. Okey, nampak. Okey, salin dulu yang ni. Nampak.
Saya tak nampak. Nampak? Sir, tak nampak. Oh, nampak. Nampak, Okey, nampak, okey. nampak. Saya tak nampak. Sir, tu semua ke? Semua ke, sir? Sekejap Salin semua. Okey, salin semua. Tak nampak, Eh, sir. dengar tak? Tak nampak. Dengar tak? Dengar. Kalau tak dengar bagi tahu. Dengar. Okay, thank you. Tadi internet ada terputus sikit. Tak hitam. Nampak kan? Nampak. Swim. Nampak. Sir, buat semua ke? Dia buat semua. Sekejap Lag lagi ke? Dengar tak? Dengar. Dengar. Hari ni kelas kita habis 11.30 Okey. Okay. Faizri okey ke Faizri? Okey, sir. Okey okey. Aside from Oi. aside from that, Okey dah. Belum. Okey, yang belum sambung, yang dah tunggu sekejap. this is used to show Baik, awak juga boleh tambah verb, action verb yang lain, tapi awak tambah ing dekat belakang dia. Contoh kalau awak teringat, kita pernah cakap, cuk. Sorry, lupa. kita pernah cakap cooking. Awak letaklah cook tambah ing. Cooking. Jogging, tulis jogging kat situ. Tambah yang mana yang awak rasa, oh betul lah ni verb. Sekejap lagi kita boleh bincang.
So let's look at one example. Okay, baik ya. Sir, finish. Finish. Sir, saya tak nampak. Nampak. Sir, saya tak nampak. Tak nampak, sir. Okay, baik. Dah? Sir. Dah ha? Okay, baik. Kalau tak nampak bagi tahu Belum. Okay, baik. Kita tengok seterusnya. Baik, verb to be ada tiga. Ingat tak tadi saya tunjuk? Saya bagi tahu ada tiga. Yang mana verb to be? Tadi kita belajar verb to be ada tiga. Nombor satu apa, nombor dua apa, nombor tiga apa. Yang ni awak nampak is kan? Is kan? Is kan? Betul tak? Okay. Okay, tunggu sekejap. Finish. Ya kasih, nanti saya bagi video. Okay, baik. Dengar tak? Dengar tak? Dengar. Dengar tak? Dengar. Dengar. Okay, thank you. Bagus. Okay. Verb to be ada tiga. Apa dia? Tiga tu. Nombor satu, am. Nombor dua, is. Nombor tiga, are. Kita dah cakap bahagian ni kan tadi kan? Ada tiga. Am, is dengan are. Baik, sekarang kita tengok macam mana bila nak gunakan dia. Am dengan is digunakan untuk subjek yang singular, subjek yang satu sahaja. Manakala are digunakan untuk plural subjek. Plural subjek adalah lebih daripada Satu. lebih daripada Oh. satu. Lebih daripada satu. Okay. Yang ni kena salin. Singular, ini saja. Singular, is, am, plural, are. Singular je ni. Plural. Ya, singular je. Singular dengan plural ya. Singular, am, is, plural, are. Dan. Finish. Okay, dan Dan. Finish. Sir, Baik, saya teruskan ada juga. dah. Nanti saya akan bagi video. Awak tengok semula video tu. Salin melalui video. Baik. Seterusnya. Okay, siapa yang nak gunakan verb to be? I gunakan am. He, she, it, Amirah, Nazmi, the cat gunakan is. Semua ni satu sahaja. He ni dia, she ni dia, it ni binatang, ya.
Amirah, satu saja Amirah kan? Nazmi, satu saja Nazmi. The cat, semua guna is. They, mereka. We, kita. The boys, budak-budak lelaki. Tigers, harimau-harimau. Khairul and his friends. Khairul dan kawan-kawan. Ramai kan? So, semua guna are. You. You ni dia special sikit. You, dia boleh seorang dan dia boleh ramai. So, kita gunakan untuk are. Okay, now who? Okay, salin yang ni. Dengar tak? Dengar. Ya. Ya. Kenapa? Dengar tak? Okay, salin yang ni. Nampak? Okay, dah? Belum. Belum. Belum? Belum. Okay. Finish. Okay. Okay, baik. Kita tengok contoh pula. Okay, ini contoh dia. Contoh singular. So, pasal yang tu. Itu. Ya. Tak nampak yang warna hitam tu. Yang warna hitam? Oh, yang ni Okay. Ah. Sekejap. Okay, dengar tak? Dengar. Okay, dengar. Dengar. Okay, salin dulu. Cik tahu. Sir, yang tadi belum siap lagi. Tadi kau tengok dalam video, kita bagi video. Saya tadi belum siap lagi. Yang tadi nanti sebagai video, tengok video Okay. Tak nampak. Tak nampak. Saya tak dapat salingnya ni.
Yang tak sempat salin, nanti sebagi video, tengok dalam video. Salin melalui video. Okey. Okay. Salin yang ni. Sebab kalau tidak, tak sempat. Baik, tengok sini ya. Ayat nombor 1. I am tired. Tengok ayat nombor 1 dulu. I am tired. Nampak tak ayat nombor 1? Nampak tak? Nampak. Okey, ayat nombor 1, Nampak, I am nampak. tired. Kita pakaikan I am tu, kita kontrakkan dia supaya dia jadi I'm tired. Nampak tak yang ni? Nampak. I'm tired jadi Nampak, I'm nampak. tired. Ya, okey. Subjek dengan verb to be kita boleh gabungkan dia supaya jadi pendek. Tengok ayat nombor 2 pula. Nampak? Okey, tengok ayat nombor pula. He is a good player. Nampak ayat ni? Nampak kan? He is a good player. Gabungkan dia, dia akan jadi he's a good player. Macam mana nak gabungkan? Buang I, gantikan dia dengan nomor ke atas. So juga nama dengan ayat yang ketiga. Jenny is pretty and kind. Dia akan jadi Jenny is pretty and kind. Okay, kita gabungkan dia. Buang I, okay. Letakkan koma di atas. Koma tu namanya apostrophe. On. Okay dah? Belum. Okay. Okay, sambung. Sebagi lagi 2 minit. Lepas tu sebab masa dah menunjukkan 11.33. Sekejap sebagi latihan belum tahu awak tengok. Okay. Okay, ini latihan dia. Latihan Salin dia ke, sekejap sir? lagi. Tak perlu lagi. Okay, saya nak bagi tahu macam mana nak buat latihan dulu Sekejap lagi saya bagi yang ni dalam kelas untuk awak print ataupun print. Terserah pada awak. Baik. Saya nak terangkan macam mana nak buat latihan. Okay. Nampak tak ni ada kotak, ada garis-garis kosong kan? Betul tak? Betul. Okay, betul. Pada bahagian garis ni adalah tempat awak buktikan verb to be. Tapi awak kena tengok subjek dia dulu. Subjek dia singular ke plural? Baru awak boleh. Singular. Okay, tengok nombor 1. Plural.
Zebra. Singular ke plural? Zebras tu satu ke banyak? Zebra. Satu ke banyak? Tu. Satu ke? Ada S ni. Ada S. Zebra. Dua saya, dua. Lebih daripada? Satu. Lebih daripada Daripada satu. Kalau lebih daripada satu. Kalau lebih daripada satu, singular ke plural? Singular, singular. Singular? Singular satu. Plural, plural. Plural. Okay. Kalau plural, kita nak gunakan verb to be yang mana? Am, is, are. Silakan. Ini jawapan dia. Zebras are animal. Okay, ini jawapan dia. Contoh. Kena tengok subjek dia. Okay, kalau subjek dia singular, awak gunakan am ataupun is. Kalau subjek dia plural, awak gunakan are. Faham? Faham. Okay. Baik. Kejap lagi saya akan bagi latihan dalam grup. Awak akan jawab dalam buku itu. Okay. Okay. Baik. Dalam link yang bagi tadi ada juga untuk attendance for year 5 Kuldi and Naim. Kehadiran untuk 5 Kuldi dan 5 Naim, betul kan? Yang ni. Okay. Yang ni awak jangan lupa isikan ya. Baik, kita tunjuk cara nak isi dia macam mana. Awak klik kat sini. Dia akan masuk. Okay, pilih nama awak. Nama semua dah ada dah. Kelas 5 Kuldi dan 5 Naim semua ada. Hari saja yang mana satu awak. Okay, kemudian pilih kelas 5 Kuldi ke 5 Naim. Lepas tu tarikh. Klik dekat yang kotak kecil ni. Nampak tak kotak kecil ni? Nampak kotak kecil ni? Nampak. Okay, tekan. Nampak. Dia hantarkan link ke? Tekan dekat kotak kecil ni. Kemudian dia akan pergi ke 24. Tekan 24 tu. Dia akan masuk. 6, 24, 20, 21. Kenapa 6 dulu? Orang putih letak bulan dulu dekat depan. So apa kita ikut saja hari ni. Okay? Faham? Faham. Okay. So, baik, itu sahaja untuk hari ini. That's all for today. Okay, everyone, you can leave the group. You can leave the Google now. I'll see you next. Yes, kenapa? Zebra, yang zebra tu kena buat ke? Nanti saya akan bagi dalam grup kelas. Saya akan bagi dalam grup. Okay, tak perlu salin lagi sekarang. Okay, so itu saja hari ini. Thank you everyone. Bye-bye. Bye, sir. Bye, sir. Bye, sir. Bye. 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 Bye, sir. Yeah, thank you. Bye-bye. Terima kasih. Thank you. Bye, Thank sir. you so much. Bye. Okay, Solehudin pakai itu Iwan tak apa.